Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Dr. Rashidah binti Elias selaku pensyarah kami. Dan kemudian terima kasih juga kepada Ustaz Azli kerana memberi peluang untuk saya meneruskan perbincangan berkaitan yang saya akan sentuh nanti, iaitu implikasi perundangan dan tata tertib bagi penjawat awam. Dan terima kasih juga diucapkan Ustaz Afiq yang turut serta dalam perbincangan ini. Okey, jadi saya mulakan berkaitan dengan implikasi perundangan dan tata tertib, yang mana kerajaan Malaysia telah memperuntukkan beberapa peraturan dan undang-undang bagi penjawat awam. Jadi yang kita sedia maklum, yang mana pelanggaran mana-mana peruntukan peraturan-peraturan ini oleh seseorang pegawai yang digelar sebagai penjawat awam boleh menyebabkan pegawai itu dikenakan tindakan tata tertib di bawah peraturan-peraturan ini. Peraturan dia macam mana? Okey, yang sebagaimana di dalam slide ni, peraturan-peraturan pegawai awam, iaitu Kelakuan dan Tata Tertib 1993 PU dalam kurungan A 395 1993 dibuat di bawah perkara 132 dalam kurungan 2 Perlembagaan Persekutuan, iaitu seorang dalam satu lagi enactment 4 kurungan 2, seseorang pegawai tidak boleh dalam kurungan G tidak bertanggungjawab. Menurut peraturan 8 dari peraturan-peraturan pegawai-pegawai kerajaan, iaitu Kelakuan dan Tata Tertib, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Penggal 83 tidak hadir bekerja dengan tidak mendapat kebenaran. Ini antara akta-akta yang telah ditetapkan untuk penjawat awam, yang mana penyataan dia, seorang pegawai yang tidak hadir bekerja dengan tidak mendapat kebenaran kecuali uzur atau berada dalam keadaan-keadaan lain yang tidak dapat dielakkan akan menyebabkan dirinya dikenakan tindakan tata tertib. Selain itu, ada juga tindakan Surat Perkeliling Jabatan Perdana Menteri bilangan 1998, kuasa menahan gaji dan menggantung daripada menjalankan tugas dan kewajipan, iaitu setiausaha atau setiausaha tetap ataupun ketua jabatan hendaklah menggantung pegawai atau kaki tangan yang tidak hadir bekerja tanpa kebenaran serta menahan gaji dan segala allowance pegawai atau kaki tangan tersebut mulai dari tarikh ketidakhadiran dia tu. Selain itu, pegawai yang dilaporkan tidak hadir bekerja tanpa kebenaran dikehendaki membuat surat tunjuk sebab atau membela diri dalam tempoh 14 hari dari tarikh pegawai atau kaki tangan berkenaan menerima surat pergantungan. Okey. Berdasarkan enactment ini, kita boleh lihat beberapa jenis hukuman yang akan dijalankan. Yang pertama, yang berkaitan dengan penjelasan hukuman tata tertib lah. Yang pertama, hukuman amaran sahaja, iaitu satu bentuk peringatan. Yang kedua, denda maksimum 7 hari emolumen. Yang seterusnya, lucuk hak emolumen, iaitu tiada hak sesuai dengan kesalahan tidak hadir bertugas. Dan seterusnya, tangguh pergerakan gajinya bagi tempoh 3, 6, 9 atau 12 bulan. Yang selain itu, turun gaji, iaitu minimum 1 pergerakan gaji selama 12 bulan, maksimum 3 pergerakan gaji selama 36 bulan. Selain itu juga diturunkan pangkat. Turun pangkat ke satu grade yang lebih rendah daripada yang semasa tu, tertakluk kepada skim perkhidmatan yang sama dan kumpulan yang sama. Dan akhir sekali, ni yang paling beratlah dikira, iaitu buang kerja, dikeluarkan dari perkhidmatan awam. Okey.
melalui peraturan-peraturan tersebut dapatlah kita simpulkan adanya rasional tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Yang mana saya boleh sebutkan yang pertama, akan menghasilkan pembangunan modal insan minda kelas pertama melalui pelaksanaan tata tertib yang berkesan. Selain itu, untuk pegawai awam memahami, menghayati dan membudayakan tata kelakuan sebagai seorang penjawat awam. Di samping itu juga dapat memelihara imej perkhidmatan awam itu sendiri, supaya masyarakat tidak memandang serong kepada orang yang menjawab sebagai penjawat awam. Dan antaranya lagi iaitu menghukum pegawai yang melakukan kesalahan atau melanggar peraturan. Bermakna setiap kesalahan yang dilakukan tidak dibiarkan begitu sahaja, kerana untuk menuntut sesuatu keadilan, kita perlu menjalankan apa sahaja yang layak baginya, hukuman dan sebagainya. Okey, seterusnya saya ingin menjelaskan bagaimana untuk menangani ataupun langkah penyelesaian bagi masalah ini, khususnya bagi guru yang ponteng lah, guru yang tidak hadir ke sekolah. Okey, apabila dibahaskan isu guru tidak hadir ke sekolah ni, kita boleh lihat beberapa langkah penyelesaian, iaitu daripada pihak pentadbir sendiri. Sebenarnya banyaklah kita boleh lihat langkah-langkah penyelesaian yang boleh dilakukan oleh pihak pentadbir sendiri. Yang saya ingin nyatakan di sini ada 3 lah. Yang pertama, perbincangan. Yang kedua, melalui surat tunjuk sebab. Dan yang ketiga, merujuk kepada lembaga tata tertib. Perbincangan maksud dia macam mana? Pelbagai langkah yang boleh diambil sebenarnya bagi mengelakkan masalah ponteng ini, dan dari terus berlarutan yang kita tidak mahunya menjadi ikutan pula kepada guru-guru lain. Jadi pihak pentadbir perlu mengada perbincangan lah dengan guru yang masalah tersebut, iaitu guru yang sering ponteng. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Seharusnya pihak pentadbir ataupun kita panggil pengetua lah, panggil guru tersebut, membincangkan, sama-sama membincang masalah. Mungkin ada apa masalah yang kritikal yang dilalui olehnya, maka sama-samalah kita mencari kata putus. Kerana apa? Ini bertujuan mengkaji dan mengetahui mengapa guru mengambil tindakan sedemikian sehingga mengabaikan tanggungjawab dan peranan mereka di sekolah. Manakala pihak pentadbir perlu bersemuka dan mendekatkan diri kepada guru ini bagi mengetahui punca masalah yang berlaku sebenarnya. Ini menyatakan bahawa pentingnya nasihat dan motivasi agar perkara seperti ini tidak akan berulang lagi di kemudian hari. Okey, ni di peringkat perbincangan lah baru. Sekiranya tidak berkesan dengan cara perbincangan, maka boleh terus kepada cara yang kedua, iaitu surat tunjuk sebab. Jika perbincangan telah pun dijalankan dan perkara ni masih berulang, pihak pentadbir seharusnya mengeluarkan surat tunjuk sebab dan surat amaran bagi memberi amaran kepada guru tersebut. Surat tunjuk sebab ni menunjukkan bahawa pihak pentadbir amat memandang berat akan isu ponteng ini. Maknanya tidak mengambil remeh lah apa sahaja kesalahan tata tertib yang berlaku, seharusnya diambil tindakan, tapi melalui cara-cara yang sepatutnya diambil lah. Dalam setengah kes, guru yang ponteng akan kembali bertugas setelah mendapat surat tersebut, kerana dikira sebagai, orang kata, sebagai amaran yang berat lah bagi sesiapa sahaja yang dapat surat, kena buat surat tunjuk sebab ni.
kena buat surat tunjuk sebab ni maknanya beratlah bagi seorang penjawat awam. Okey, tindakan yang ketiga iaitu merujuk kepada lembaga tata tertib. Yang mana jika perkara ni masih berlanjutan, pihak pentadbir iaitu pengetua lah mempunyai kuasa merujuk guru bermasalah tersebut kepada lembaga tata tertib, iaitu selaras dengan peraturan 25/1 yang terkandung dalam peraturan-peraturan pegawai awam, iaitu Kelakuan dan Tata Tertib 1993 bahagian 3. Okey, itu sahaja untuk pihak pentadbir lah yang saya boleh nyatakan langkah penyelesaiannya. Seterusnya kita lihat pula langkah penyelesaian dari sudut guru tersebut sendiri, yang mana dia perlukan kesedaran sebenarnya, kerana menjadi satu kerugian lah baginya untuk menjalani kehidupan yang menjalani kehidupannya dengan baik. Sepatutnya dia tidak melakukan apa sahaja kesalahan-kesalahan ketika menjawab awan. Okey. Yang pertama, guru tersebut sepatutnya kembali kepada pegangan agama. Kerana apa? Dengan mendalami ilmu agama, seseorang guru itu akan sedar peranan dan tanggungjawab yang diamanahkan perlu dilaksanakan dengan sebaik yang mungkin dan berusaha untuk menjalankan tanggungjawab dengan ikhlas. Bila dia sedar bahawa itu adalah satu amanah untuknya, maka tanggungjawab dia kena bertanggungjawab terhadap amanah tersebut. Jadi tidak sepatutnya dia bertindak melakukan kesalahan konten sekolah lah. Yang kedua, dia seharusnya memotivasikan diri sendiri, sekaligus dia bertindak mengubah sikapnya. Apabila guru berasa tidak lagi semangat mengajar, hilang fokus dan tidak berupaya menjalankan tugas kerana menghadapi masalah tertentu, maka amat penting bagi seorang guru mempunyai kekuatan dalaman yang kuat untuk membantu menaikkan semangat diri bagi menghadapi masalah tertentu. Dan yang ketiganya, cara ataupun langkah untuk guru itu sendiri kekal ataupun untuk mendapat kebaikan dirinya sendiri, seharusnya dia menghadiri sesi kaunseling secara sukarela. Seandainya masalah yang dihadapi masih berpanjangan, maka lebih baik guru tersebut menghadiri sesi kaunseling. Untuk apa? Untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Okey. Jadi untuk perbincangan bagi pihak untuk saya sendiri, boleh dirumuskan bahawa isu ponteng bukan sahaja melanggar etika profesion keguruan, malah kesannya boleh mempengaruhi semua pihak, sama ada murid, sekolah, ibu bapa dan masyarakat sekeliling, yang mana tindakan dia tu boleh menyebabkan orang sekeliling dia susah dengan tindakan tersebut, dengan muridnya tidak dapat menjalani proses pembelajaran dengan baik. Pentadbir terpaksa mencari keputusan yang terbaik untuk dia. Jadi ibu bapa sendiri pun akan terkesan dengan tindakan dia sendiri, dengan tindakan guru yang ponteng tadi. Tindakan yang tegas dan pantas daripada pihak pentadbir akan dapat menyelesaikan masalah ini. Namun, seringkali pihak pentadbir terlewat mengambil tindakan yang menyebabkan masalah ponteng ini jadi berlarutan. Oleh yang demikian, perlu ada pemantauan yang berterusan daripada pentadbir dan pihak jabatan untuk memastikan masalah ponteng di kalangan guru dapat dibendung dengan baik. Okey, sekian daripada saya. Saya serahkan kepada Ustaz Afiq untuk meneruskan perbincangan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.